Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selepas 17 game, Antonio Conte telah menang 10 game, 4 seri dan 3 kekalahan. Jadi adakah kita gembira dengan persembahan Antonio Conte pada season kali ini? Dan bagi yang belum lagi subscribe channel saya, boleh subscribe sekarang, like dan komen untuk topik yang kita nak loya pada video kali ini. Mara ke 5th round untuk FA Cup selepas dia menang bergaya terhadap Brighton and Hove Albion dengan gol 3-1. Di mana gol pertama pada minit ke-13 hasil rembatan cantik daripada Harry Kane di luar kotak penalti selepas mendapat hantaran daripada Pierre-Emile Højbjerg. Tapi kita tak nak duduk senyap, kita bagi lagi Emerson Royal telah membuatkan pemain Brighton menghasilkan on goal hasil daripada larian laju dia, dan dia membuat cross dan tidak semena-mena bola itu masuk ke dalam gol Brighton. Namun Bissouma telah mendapatkan jurang antara Spurs dan Brighton dengan menjaringkan satu gol cantik juga daripada luar kotak penalti dan menjadikan kedudukan 2-1. Tapi Spurs takkan nak berpuas hati. Kita bagi lagi satu gol di mana Harry Kane menjaringkan satu lagi gol dan menjadikan kedudukan akhir 3-1, dan kita layak ke 5th round dan kita akan berjumpa dengan Middlesbrough. Pernah dengar tak nama tim tu? Hebat tim tu, menang penalti kot. Dan ini merupakan perlawanan pertama selepas tamatnya transfer Januari, di mana Spurs telah membuat beberapa pembelian dan beberapa pemain yang telah keluar daripada skuad pada season 2022. Dan ini merupakan 3 fakta menarik sepanjang perlawanan yang berlangsung. Yang pertama, pembelian baru hangat. Pada transfer Januari pada tahun ini, Antonio Conte telah membeli 2 pemain bagi menguatkan lagi skuad Spurs. Tapi dalam video yang lepas, saya telah menyatakan bahawa Antonio Conte ni patut beli forward, right wing back dengan centre back. Namun jangkaan saya meleset sedikit, di mana dia telah membeli pemain yang bermain di bahagian attacking dan boleh bermain right back, dan dia telah membeli pemain yang bermain di bahagian centre midfield, dan tiada centre back baru untuk Januari. Dan pembelian itu berlaku pada akhir-akhir sebelum deadline tamat. Nyaris lagi kita ingat Levy ni scam Conte. Tapi kira scam juga lah, sebab tak memenuhi jugalah dia punya kriteria pembelian player. Tapi apa yang ada, kita layan. Dan 2 pemain yang telah dibeli oleh Spurs adalah Dejan Kulusevski daripada Juventus dan Rodrigo Bentancur daripada Juventus juga. Dan mereka telah membuat debut pertama dalam perlawanan FA Cup round keempat kali ini, di mana Kulusevski telah menggantikan Lucas Moura pada minit ke-68 dan Bentancur telah menggantikan Harry Winks pada minit ke-77. Dan kita dapat lihat bagaimana Bentancur ni seorang pemain tengah yang masih lagi muda, berumur 24 tahun, dan dia nampak rajin untuk win the ball dan menggerakkan bola ke bahagian forward dengan pantas. Dan itu fan-fan Spurs tengok, dan Kulusevski juga telah menunjukkan satu persembahan yang menarik, di mana dia telah menggantikan Moura di bahagian right wing, dan terdapat beberapa aksi yang kita rasa mungkin bagi peluang dia bagi lagi. Kita lihat pada interview Antonio Conte sebelum ini, dia telah menyatakan bahawa dia akan menggunakan Kulusevski di bahagian attacking sama ada right wing, dan dia juga boleh digunakan di bahagian right wing back. Jangan sebut lagi nama Adama Traore. Hey, masuk Barcelona, siapa tak nak kan? Barcelona offer. Perkara yang kedua adalah Romero is back. Apabila keluar list player untuk bermain menentang Brighton pada malam tersebut, maka kita pun gelisah, mana nama Eric Dyer? Eric Dyer injured kah? Tapi rupa-rupanya dalam redup hari, rupanya ada sinar mentari. Christian Romero sudah disahkan cergas dan beraksi dengan baik dalam perlawanan kali ini. Kita tengok ada beberapa item, dia buat tackle, dia buat intercept yang sangat baik dalam game ini.
Dan dia juga telah membuat satu intercept di mana dia potong bola tu, dah hantar bola kepada Wings, dan Wings membuat hantaran yang sangat cantik kepada Emerson Royal sehingga menghasilkan gol kedua. Oh, larian Royal pada waktu tu, Masya Allah, hampir ada Traore. Dan Joe Rodon pun malam tu bermain juga menggantikan Christian Romero. Namun Joe Rodon masih lagi belum dapat memberi satu impression yang baik bahawa dia merupakan centre back yang boleh menggantikan Eric Dyer. Mana tak, banyak sangat passing mistake yang simple, marking yang loose. Jadi Joe Rodon, please work hard. Dan perkara yang terakhir adalah kesilapan transfer lampau. Kita lihat ada beberapa nama-nama pemain yang ternama dijual dan di-loan kepada klub lain. Dan antaranya adalah Tanguy Ndombele yang pergi ke Lyon, di-loan. Bryan Gil di-loan ke Valencia, dan Lo Celso di-loan ke Villarreal. Dan yang paling penting, pemain muda terbaik kita dahulu tahun 2015. Dia merupakan salah seorang prospek England yang terbaik pada waktu itu. 2 kali PFA Young Player, back to back, Dele Alli. Dia pindah ke Everton dengan transfer saya tak pasti ya. Dan pasti dia buat hal. Dia turun training Everton, naik Rolls Royce. Kaya budak tu, bukan sebarang. Dan yang pasti adalah Bergwijn masih lagi kekal dengan Spurs. Maksudnya Son masih ada lagi pengganti. Dan cuma kita kesihan lah tengok Harry Kane. Sampai sekarang tak ada lagi yang boleh ganti dia. Tinggal Dan Scarlett lagi. Lepas tu nasib game kita tak banyak. Kita ada EPL dan kita ada FA Cup, tu je. Itu je. UCL kita tak ada lagi. UCL tahun depan pasti kita dapat, dijamin. Kesimpulannya, dengan pembelian terbaru oleh Antonio Conte, maka skuad Spurs semakin kukuh, iaitu Kulusevski, ada Bentancur, ditambah lagi dengan Romero yang sudah cergas, sudah sehat, maka tidak akan ada masalah untuk kita menghadapi sisa-sisa pada season tahun ini. Dan pada perlawanan akan datang kita akan menentang Middlesbrough. Jangan lupa, Middlesbrough pernah mengalahkan Manchester United dalam round keempat, dan kita jangan pandang rendah pada pasukan itu. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. COYS.